Tok, kami sudah lama tak dengar Tok bercerita. Atuk ceritakanlah sesuatu untuk kami. Betul tu Atok. Atok kan pandai cerita. Oh, kau orang nak dengar cerita je. Ni Atok ada cerita. Cerita apa tu, Tok? Ceritanya begini. Di sebuah negeri yang diberi nama Indra Kayangan. Di negeri ini juga, terdapat seorang sultan yang tampan dan sangat berminat dengan sukan laga ayam. Dalam minat sultan tersebut, sultan mendapat berita bahawa terdapat ada rakyatnya yang terkenal dengan ayam sabungnya. Bagaimana dengan kebajikan dan kesihatan rakyatku? Adakah mereka cukup makan dan minum? Semuanya baik-baik saja Raja. Tak ada sebarang masalah setakat ini. Wahai Tuan Hamba, beta mendengar ada rakyat kita yang cukup hebat dalam bertaruh ayam sehingga tidak pernah kalah walau sekali. Adakah dia berasal dari kampung ini? Betul Raja, orang itu berasal dari kampung ini. Ada yang berkata dia dipanggil Pak Kaduk. Beta ingin perintahkan Tuan Hamba untuk pergi mencari kampung itu. Cari rakyat tersebut dan pastikan ianya sahih atau tidak. Baik Raja, pati akan segera ke sana. Jika khabar ini tidak benar, engkau cari pula siapa yang menyebarkan berita yang tidak sahih ini. Tunggu sebentar saudara. Hamba ingin bertanya, adakah engkau kenal Pak Kaduk yang terkenal dengan ayam sabungnya? Mengapa saudara bertanya soalan begitu? Adakah Tuan Hamba ingin bertaruh dengan rakyat tersebut? Tidak ada apa, cuma telanjur hamba sudah di kampung ini. Hamba ingin bertanya. Tuan Hamba beruntung pada hari ini kerana ada pertandingan laga ayam yang akan diadakan di kampung ini petang nanti. Akan Hamba bawa Tuan Hamba ke sana nanti. Terima kasih Tuan Hamba. Boleh hamba tahu siapa gerangan Tuan Hamba? Nama Hamba Kaduk. Tuan Hamba boleh panggil saja Pak Kaduk. Tambah bertuah Tuan Hamba berjumpa pula dengan apa yang dicari itu. Sudahkah Tuan Hamba dapat tahu cerita itu benar atau tidak? Betul Raja, memang benar. Dan orangnya juga ada di kampung itu. Memang Pak Kaduk itu mempunyai kehebatan melaga ayam yang hebat. Hamba sendiri menyaksikan pertandingan tersebut oleh Pak Kaduk dan ayamnya memang dengan mudah melawan ayam-ayam di kampung itu. Wahai hulu balangku, panggilkan Pak Belalang dan katakan kepadanya beta ingin berjumpa dengannya segera. Baik Raja, segera hamba panggilkan Pak Belalang. Wahai Pak Belalang yang gelisah, Raja memerintahkan saudara supaya berjumpa dengannya kerana ada sesuatu yang ingin disampaikan. Baiklah kalau begitu, segera aku ke sana, takut nanti Raja murka pada hamba. Ampun tuanku, sembah batik harap diampun. Apakah tuanku pemanggil hamba? Ya, beta ingin mendapatkan cadangan dari Pak Belalang kerana Pak Belalang sahaja yang pintar dalam hal begini. Baiklah tuanku, berikan batik sedikit waktu untuk memikirkan hal ini. Baiklah, Tuan Hamba ambillah masa untuk berfikir seketika. Yang penting, beta mahukan yang bernas dari Tuan Hamba. Tuanku, batik sudah mendapat satu akal. Apakah itu, wahai hambaku yang bijak? Bagaimana kalau Raja menyuruh rakyat kita mencari ayam terkuat lalu memberikan mereka ganjaran? Hal ini kerana rakyat saja yang mempunyai ayam yang banyak. Mana tahu dalam kalangan mereka ada yang menyimpannya. Betul juga kata kamu, Pak Belalang. Beta mana ada ayam lagi? Baiklah, kalau begitu, panggilkan beta seorang hamba untuk menyampaikan berita ini. Baiklah tuanku. Wahai orang-orang kampung, di sini aku ingin menyampaikan amanat dari Raja. Barang siapa yang dapat menjumpai ayam yang kuat bersabung, maka dia akan mendapat ganjaran dari Raja yang lumayan. Ada kamu dengar kabar dari Raja? Katanya nak sabung ayam. Mana kamu mendengarnya? Isteri hamba yang bagi tahu. Dia kata, siapa yang dapat ayam terkuat itu, dia bakal mendapat ganjaran yang lumayan. Jadi, apa benar Raja inginkan ayam yang kuat?
Iya, Luncai. Apa ganjarannya? Wang emas. Beruntunglah siapa yang dapat menjumpai ayam yang kuat itu. Mungkin aku perlu mencari di kampung yang paling dekat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkejut hamba dibuatnya. Tidak pernah dilihat wajah tuan hamba di kampung ni. Siapakah nama tuan hamba? Nama hamba Si Luncai. Hamba datang dari kampung sebelah. Nama tuan hamba pula siapa? Nama hamba Pak Pandi. Apakah hajat tuan hamba pergi ke kampung ini? Hamba sebenarnya seorang pengembara. Sudah beberapa kampung hamba lalui. Oh begitu. Patutlah tuan hamba nampak kepenatan. Mesti suka perjalanannya. Selepas ini tuan hamba hendak pergi ke mana? Hamba nak cari tempat untuk istirahat. Kalau macam tu, eloklah tuan hamba berehat di rumah hamba. Hari pun dah semakin gelap ni. Baiklah Pak Pandi. Terima kasih kerana sudi menjemput hamba ke rumah. Ha, itu pun awak. Datang dari mana ni? Siapa pula yang awak bawa balik tu? Namanya Seloncai. Kami terjumpa dalam perjalanan balik tadi. Ish, orang tua ni. Senang-senang je nak bawa orang yang baru kenal pulang ke rumah. Kesian kat dia. Dia ni pengembara. Penat dah berjalan jauh. Saya bawa dah rehat di rumah kita. Iyalah tu. Dah, jemput naik. Wah, cantiknya reban ayam Pak Pandi. Ayamnya pun cantik-cantik. Kalau yang jantan gagah-gagah belaka. Sudahlah bercakap tentang ayam. Makanan sudah saya sediakan tu. Masuklah si Lencai. Esok hamba tunjukkan ayah hamba. Baiklah. Pak Pandi? Pak Pandi? Oh, Pak Pandi. Ya, Mandi. Apanya? Pak Pandi, bahan-bahan masak di dapur semuanya telah kehabisan. Pak Pandi pergilah ke kedai di Pekan sana untuk membeli bahan masakan asam pedas. Baik dah, Mak Andi. Nanti Pak Pandi belikan untuk Mak Andi masakan. Atuk, Pak Pandi pergi kedai naik apa, Atuk? Kalau ikutkan sepatutnya Pak Pandai tu naik kereta lembu dia. Tapi si Luncai memang pandai berelah. Jadi si Luncai pun pujuk Pak Pandai untuk jalan kaki lah. Si Luncai pujuk Pak Pandai macam mana, Atuk? Pak Pandi, mahu pergi ke mana dengan kereta lembu tu? Oh, Lencai. Hamba mahu pergi kedai di tengah pekan sana untuk membeli barang yang dipesan oleh Mak Mandi kepada hamba. Pada pendapat hamba, sebaiknya Pak Pandi pergilah dengan berjalan kaki. Jikalau Pak Pandi mahu kelihatan segak di mata Mak Andi, Pak Pandi hendaklah mengempiskan perut Pak Pandi. Kerana dengan berjalan kaki dari sini ke tengah pekan dapat mengempiskan perut Pak Pandi yang sedikit buncit tu. Oh, begitu. Jika itu baiklah. Pak Pandi berjalan kaki sahaja. Barulah kelihatan segak di mata Mak Andi. Oh, macam tu. Luruslah Pak Pandai ni, Atuk. Pak Pandai ni memang lurus dan senang termakan dengan pujian. Sebab itu dia senang terpedaya. Apa yang berlaku selepas tu, Tok? Setelah si Luncai berjaya mengenakan Pak Pandai, dia pun meneruskan perancangan dia untuk ambil ayam tersebut. Jadi, apa yang si Luncai lakukan, Tok? Mak Andi? Oh, Mak Andi. Apa yang sedang Mak Andi lakukan tu? Tiada apalah Luncai, Mak Andi hanya mengemaskan halaman ini sahaja. Banyak betul daun kering berguguran. Ada apa kamu mencari Mak Andi ni? Mak Andi ambillah sedikit wang dari saya yang tidak seberapa ini. Mak Andi belanjalah. Kamu ni sudah kenapa? Tiba-tiba sahaja kamu ni. Mana kamu dapat semua wang sebanyak ni? Sebenarnya, saya ni saudagar kain dari negeri seberang. Saya sekarang dalam perjalanan mahu mencari kain-kain baru yang tidak terdapat di negeri saya. Wang yang saya beri ini tidaklah beberapa sangat berbanding dengan apa yang saya ada. Lagipun, semasa di pekan tadi,
saya terlihat sebuah kedai membuat promosi jualan emas. Alangkah bagus jika Mak Andi membelanjakan wang tersebut sementara promosi tersebut masih dijalankan. Betul ke Luncai? Kalau begitu, Mak Andi akan segera ke pekan sekarang juga. Terima kasih banyak-banyak ya Luncai. Mak Andi rasa gembira sangat. Sekarang, tinggal hanya untuk aku mendapatkan ayam Pak Pandey saja. Mana ya ayam ni? Itu dia. Cantik. Ayam, sekarang kau ikut aku naik kereta lembu. Itu kan suami aku. Kenapa dia jalan kaki? Bukan dia membawa kereta lembu ke semasa keluar ke kedai tadi? Hairan sungguh. Mak mati aku. Macam mana mak dia boleh dekat sini? Tak ada elok je di rumah. Sekejap. Sebelum tu nak tanya, mana pergi kereta lembu awak? Sebenarnya si Luncai dah ambil kereta lembu masa keluar saya ke pasar tadi. Sudahnya saya terpaksa balik jalan kaki. Ish, pintar sungguh akal si Luncai ni. Kesian Pak Pandai dengan Mak Andi. Apa yang terjadi selepas tutup? Mana pula pergi si Luncai ni? Aduhai, manalah ayamku? Ini mesti kerja si Luncai. Mesti dia yang ambil ayam Pak Pandai tu. Bukan itu je. Kereta lembu kita juga dia ambilnya. Malah sungguh nasib kita tidak semena-mena di harta kita hilang sekelip mata. Tahniah si Luncai. Peter sungguh gembira melihat engkau membawa ayam sabung untuk Peter. Ampun tuanku. Terima kasih atas pujian tu. Di mana engkau mendapat ayam ini si Luncai? Sungguh gagah sosoknya. Seperti hulu balang Peter. Ayam ini hamba jumpa di dalam hutan yang tebal. Banyak halangan yang hamba telah lalui. Bukan itu saja. Hamba terpaksa menggadaikan nyawa demi mendapatkan ayam ini. Wah, hebat sungguh engkau si Luncai. Peter berasa amat bangga sekali atas keberanian kamu. Ampun tuanku. Di manakah habuan yang dijanjikan itu? Hampir terlupa pula Peter. Peter akan berikan habuan setelah Peter menang menentang ayam sabung Pak Kaduk. Baru kita tahu mana ayam yang hebat dan mana yang bukan. Baiklah tuanku. Kalau begitu, asalkan tuanku berpegang pada janji, Patik tidak apa-apa. Assalamualaikum Pak Kaduk. Aku ingin menyampaikan amanah raja yang mengajak engkau bersabung ayam. Waalaikumsalam. Hulu balang. Apa benar yang aku dengar ini? Kalau begitu, aku bersiap segera. Ya benar Pak Kaduk. Lekaslah kita ke istana. Raja sudah tidak sabar. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Apa benar tuanku mengajak hamba bersabung? Benar Pak Kaduk. Peter ingin bertarung. Oh, boleh tuanku. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya Pak Kaduk? Asalkan maksud dia akal saja ya. Begini tuanku. Jika Patik menang dalam pertarungan ini, Patik hendak mendapat sedikit kuasa memerintah dalam wilayah taklukkan raja sebagai pembesar ataupun sebagai menteri. Jika Patik kalah, maka Patik akan berikan seluruh harta milik Patik, termasuklah keluarga Patik sebagai hamba tuanku. Sungguh menarik. Baiklah. Kalau begitu, Peter setuju. Pertarungan ni ada 3 pusingan. Untuk pusingan pertama, ayam Pak Kaduk menang dengan mudah melawan ayam Sultan itu. Sultan agak terkejut dan terkesima dengan keputusan yang Sultan dapat itu. Sultan juga memandang si Luncai dengan perasaan yang mencurigakan. Untuk pusingan kedua pula macam mana tu? Si Luncai pun dengan akal panjangnya itu meminta Pak Belalang untuk menjayakan ideanya. Pak Belalang, hamba ingin mengatakan sesuatu. Luncai, apa yang kau mahu katakan itu? Hamba mempunyai idea yang bernas yang boleh membawa kemenangan kepada Sultan. Begini Pak Belalang, kita
perlu menukar ayam Pak Kaduk dengan ayam lain yang serupa dengan ayam biasa. Memang benar idea kau itu, Luncai. Tapi bagaimana caranya? Pak Belalang perlulah menukar ayam Pak Kaduk dengan ayam biasa pada waktu rehat pertarungan. Pak Belalang jangan risau kerana masa itu pemilik ayam dan ayam bertarung akan berada di tempat yang berasingan. Engkau ni biar betul, Luncai. Risau aku. Tidak mengapa Pak Belalang, tenang saja. Loceng rehat pun dah berbunyi. Bermulalah kerja Pak Belalang untuk mencari ayam Pak Kaduk tu. Semasa Pak Belalang mencari ayam Pak Kaduk tu, dia dah bawa siap-siap sekali ayam biasa yang memang sama dengan ayam Pak Kaduk. Pak Belalang pun jumpa ayam Pak Kaduk tu. Dia pun dengan pantas terus menukar ayam itu sebelum pertandingan bermula semula. Luncai. Aku dah tukar dah ayam itu tadi. Nasib baik sempat sebelum loceng pusingan kedua bunyi. Cantik Pak Belalang. Mesti Pak Kaduk tidak menjangka perkara ini akan berlaku. Kita lihat saja sebentar lagi. Loceng pun dah berbunyi tu. Mustahil. Bagaimana ayam aku boleh tewas? Ketika kau mengelama panjang, ayam kau telah tewas, Pak Kaduk. Mustahil hal ini berlaku. Ayam aku dalam keadaan yang baik saja dari perlawanan pertama tadi. Sudahlah Pak Kaduk. Bersedialah untuk perlawanan terakhir nanti. Biring si Ukosani. Mari sini. Ada yang tak kena dengan aku ini. Dipanggil nama tapi tidak membalas seperti biasa. Ayam kau telah tewas, Pak Kaduk. Mustahil. Pasti ada helah yang telah dilakukan. Ini bukan ayam aku. Pasti ini telah ditukar. Tiada siapa yang bermain helah dengan kau, Pak Kaduk. Raja telah bermain helah. Pasti ayam kesayangan aku sudah ditukar oleh Raja. Beta? Berani kau menuduh Beta di hadapan khalayak ramai ini? Pengawal! Tangkap Pak Kaduk. Dia telah mencemarkan maruah Beta. Beta berasa sangat marah. Kerana mulut badan binasa. Beta akan merampas semua harta dan tanah kepunyaan Pak Kaduk. Dan kemenangan hari ini tetap milik Beta. Kesiannya pada Pak Kaduk. Kenapa Sultan buat Pak Kaduk macam tu, Atuk? Memang kesian pada Pak Kaduk. Tapi nak buat macam mana? Kerana murkanya seorang sultan, habis semua harta Pak Kaduk dirampasnya. Kesian pula aku melihat keadaan Pak Kaduk. Kalau tidak kerana aku menukar ayamnya, sudah tentu kemenangan pertaruhan tadi menjadi miliknya. Dan sudah tentu hartanya tidak dirampas oleh sultan. Kerana tamak yang aku kejar, terkorbannya nasib seorang Kaduk yang tidak bersalah. Pak Kaduk tidak selayaknya mempunyai nasib sebegini. Aku harus perbetulkan semua ini dengan berkata jujur dengan Pak Kaduk tentang perkara yang sebenarnya. Wah, ni tak boleh dibiarkan. Si Luncai pembelot dan dahakanya kepada Sultan. Aku harus menyampaikan perkabaran ini kepada Sultan sebelum terlambat. Ampun Tuanku Sultan. Hamba mahu menyampaikan kabar yang tidak enak pada Tuanku. Hamba tadinya terdengar dengan kata-kata si Luncai bahawa beliau mahu membongkar akan kisah sebenar di sebalik pertaruhan tadi pada Pak Kaduk. Ini bahaya pada hamba. Kerana sekiranya ini terjadi, marah Tuanku Sultan akan tercela dan nama baik Tuanku akan dicemari disebabkan tiada lagi kepercayaan para rakyat pada Tuanku Sultan. Apakah benar perkabaran ini, Pak Belalang? Ya, benar Tuanku Sultan. Hamba sendiri yang mendengar kata-kata yang diungkap oleh si Luncai sebentar tadi sebelum hamba ke sini untuk menyampaikan pada Tuanku. Jika begitu, arahkan para pengawal segera menangkap si Luncai sebelum si Luncai membuka mulut akan perkara yang sebenarnya kepada Pak Kaduk. Baiklah Tuanku Sultan, hamba dan para pegawai akan segera bertindak bagi menangkap si Luncai pembelot itu. Si Luncai, hamba kemari menyampaikan perintah daripada Tuanku Sultan agar menahan tuan hamba.
Baik ketemu dengan Tuanku Sultan dengan kadar segera. Beta mendapat perkabaran bahawa Tuan Hamba mahu menderhaka kepada Beta dengan menceritakan perihal pertaruhan ayam yang dimenangi oleh Beta kepada Pak Kadok. Adakah ini benar, Si Loncai? Ya, benar sekali tuanku. Kerana hamba merasa tiada keadilan kepada Pak Kadok kerana setelah kita sama-sama menipunya dengan pertukaran ayam sabungnya tanpa pengetahuan Pak Kadok. Setelah itu hukuman dengan merampas hartanya tidak sewajarnya diterima oleh Pak Kadok. Adakah Tuan Hamba sedar akan perbuatan ini? Tuan Hamba telah derhaka dengan menjadi si pembelot. Hamba sedar akan perkara ini dan hamba sudah siap dengan sebarang kemungkinan yang bakal berlaku ke atas diri hamba. Baiklah, jika begitu, Beta menghukum Tuan Hamba dengan menjatuhkan hukuman buang ke tengah laut. Atuk, jadi Si Loncai tak sempatlah cerita hal sebenar pada Pak Kadok. Ya, betul tu Haris. Kiranya Pak Kadok tidak tahu akan hal sebenar dan daripada itu Pak Kadok merasa dirinya bernasib malang tidak berbau. Jadi kesian pula Ika dengan nasib Pak Kadok dengan si Loncai. Atuk, kiranya si Loncai mati dihukum ke? Tidaklah. Kalau Ika nak tahu, si Loncai tu penuh dengan helahnya. Titah diterima, Tuanku. Si Loncai dapat selamatkan diri ke Tok? Dia kan seorang yang licik. Sudah semestinya, semasa Hulu Balang sedang membawa si Loncai ke sampan, si Loncai ni ternampak sebuah gerai menjual buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu timbul satu idea licik di kepalanya. Wahai hulu balang yang budiman, apakah kiranya jika Tuan Hamba menunaikan hajat terakhir Patik sebelum Patik ditamatkan? Teringat Patik kepada ayah Patik yang telah pergi meninggalkan Patik, dahulunya mempunyai sebuah kebun labu. Apakah yang ingin disampaikan oleh Tuan Hamba? Patik tidak mengerti. Seketika nanti, Patik pasti akan bertemu dengan lewat ayah Patik. Apakah kiranya jika Tuan Hamba membelikan labu-labu yang terdapat di gerai itu bagi memenuhi hajat terakhir Patik? Baiklah wahai Si Loncai, atas dasar simpati akan Patik belikan labu-labu itu bagi memenuhi hajat terakhir kamu. Nah, ambillah ini labu-labunya. Peganglah ia seerak-erak kerana selepas ini tiada apa lagi yang boleh Tuan Hamba hajatkan. Terima kasih wahai Tuan Hamba yang baik hati. Akan Patik ingat jasa Tuan Hamba sehingga nanti. Sudah, ayo kita ke sampan dan terus ke tempat kamu dihukum. Nikmatilah saat-saat terakhir kamu di atas sampan itu nanti. Baiklah, Patik mengerti maksud Tuan Hamba. Biasanya si Loncai ni tak cuba selamatkan diri ke Tok? Pastilah Ika. Si Loncai seorang yang licik. Dia telah merancang segalanya bagi menyelamatkan dirinya. Betul ke Atuk? Bagaimana dia menyelamatkan diri? Sabar ya cucu-cucu Atuk. Bahagian yang menarik baru sahaja ingin berlaku. Ingat tak tentang labu-labu yang dibelikan oleh Hulu Balang untuk dia? Yelah Tok, tapi apa kaitan dengan si Loncai dengan selamatkan diri dia? Dengan labu-labu itulah si Loncai menyelamatkan diri dia. Labu-labu tersebut membantu si Loncai terapung semasa di dalam air. Wah, liciknya Si Loncai. Haris tak tahu yang labu tu merupakan penyelamat Si Loncai. Hulu Balang yang menendang dia tu tak melakukan apa-apa ke? Disebabkan Hulu Balang tadi telah menendang dia, kedudukan si Loncai dan sampan sangatlah jauh. Hulu Balang tak mampu untuk membuat apa-apa. Aduh, apa yang aku perlu cakap kepada Sultan mengenai hal ini? Habislah aku, lebih baik aku senyap saja. Berharap Sultan tidak menanyakan apa-apa. Jadi, pengajaran bagi cerita ini, manusia perlu berfikir secara rasional sebelum bertindak supaya tidak rugi atau menanggung malu.
Bye.